Lagi tua lagi sayang pada harta. Lagi tua lagi tak ikhlas. Jadi sayang. Orang tanya ni simpanan. Simpanan untuk apa nak simpan? Simpanan untuk hari tua, Ustaz. Dia sebut. Padahal dia dah tua dah. Hari tua dah ni. Gitu. Ni dah tua dah. Sekarang dah tua dah. Nak simpan waktu mana lagi? Tua bila lagi? Kan ada orang kata simpanan untuk hari tua. Simpanan untuk hari tua. Sekarang dah tua kan? Bila kita tua? Bila usia 40 tahun. Start daripada usia 40 tahun, kita dah menjadi usia tua. Kita jangan ingat, bila usia 40 tahun, baru nak mula hidup, tak? Bukan. Ni pepatah orang barat. Orang barat dia kata, umur 40, baru bermula hidup. Dalam Islam tak. Kamu dah usia 40, kamu dah usia tua. Tua sampai bila usia kita tua? Dalam hadis Rasulullah sebut, start daripada 40, sampai pada usia 70 tahun. Ni usia tua. Lepas pada usia 70 tahun, kamu sudah tidak dianggap tua lagi. Tetapi kamu dianggap tua bangka, dipanggil demikian. Dipanggil demikian. Kamu sudah tidak dianggap tua lagi. Kamu dah lebih dah. Dalam kitab dia sebut demikian. Maknanya kalau usia kita lebih pada 70 tahun, maknanya kamu dah bangka dah. Allah dah bagi dah lebih dah nikmat dalam hidup. Maka kita kena bersedia bila-bila masa untuk dihadapkan di hadapan Allah. Benda yang kita kena bersedia, nikmat jadi ikhlas. Ikhlas. Waktu mana kita dekat nak meninggal dunia, dengan kerana ikhlas tadilah yang menyebabkan kita berbaik sangka dengan Allah. Bila kita ikhlas, kita syukur. Alhamdulillah aku banyaknya nikmat yang Allah bagi pada dia aku. Alhamdulillah aku, Allah dah bagi dah begini-begini dalam hidup. Berbaik sangka mula datang. Kita mula berbaik sangka. Yang ni yang penting. Kerana ramai orang dekat nak meninggal dunia, dia jadi buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah ni. Kenapa aku yang sakit? Kenapa dia tak sakit? Kenapa aku mesti meninggal dunia? Kenapa dia tak meninggal dunia? Ramai orang di kalangan kita ni, bila dekat nak meninggal dunia je, dia kata, sudahlah aku, harta banyak yang aku tinggal ini, yang menyebabkan aku ni, payah untuk aku nak tinggalkan harta sebanyak ini. Jadi buruk sangka. Buruk sangka ni kita kena biar. Kena buang prasangka tadi. Dengan apa dia? Dengan keikhlasan dalam kita beragama. Ni yang kita jadi ikhlas. Hidup kita dalam keadaan ikhlas. Supaya kita tak sesat. Waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Dengan cara macam mana? Sedekah. Biar banyak. Lagi usia kita tua, lagi kita bagi. Lagi tua, lagi banyak. Lagi banyak. Bukan lagi penyayang dalam hidup. Dan yang ketiga, sesat yang ketiga, yang disebut dengan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Kat mana akhlak yang buruk? Minta maaf nak sebut. Semakin berusia, lagi tak jaga penampilan diri. Tak jaga pakaian kotor. Kadang-kadang duduk kawasan sepah kotor. Lagi kita berusia, Allah bagi usia tersebut. Ramai orang tua ni, dia biarkan penampilan dia dalam keadaan yang buruk, yang tak baik. Jangan. Selekeh je. Pakai kain pun selekeh je. Yang tu di antara akhlak yang buruk. Biar kemas. Lagi kita berusia, lagi kita jaga. Jaga apa dia? Di antara yang kita kena jaga. Jaga mulut. Jaga mulut. Jangan kasar mulut kita. Jangan berbahasa-bahasa yang keji, jangan. Jangan suka mencarut. Jangan biarkan perbalahan kita dengan jiran-jiran kita. Gunakan mulut kita ni untuk damaikan di kalangan kita. Jangan kita jadi batu api pula di kalangan orang tu dengan orang ni. Jangan. Lagi kita berusia, dalam hidup kita lagi kita dekat dengan menghadap depan Allah, lagi jaga mulut. Saya sebut banyak kali, kita ni kadang-kadang tak boleh nak jaga mulut dengan pasangan hidup dia. Dengan pasangan hidup, sama-sama tua kan. Bila sama-sama tua, nak jaga mulut ni Allah payahnya. Mak engkau tu dia panggil. Bapa engkau tu dia panggil. Dulu mula-mula kahwin dahulu, tak ada macam tu. Mula-mula kahwin, sayang-sayang. Dah lama kahwin, ayam-ayam. Nak sebut macam dah lama tu. Mula dia, mak engkau tu, dia mula pelekeh tentang pasangan hidup dia. Dengar saja. Ataupun sebelah perempuan pula, dia pelekehkan suami dia. Bapa engkau tu memang perangai macam tu, dia sebut. Dengar pada suami, rasa sedih, sayu je dengar. Allah, mentang-mentang dah tua dah ni. Orang dah pandang macam je kita.
Kemudian dibawa-bawa benda demikian. Perbalahan mulut dengan mulut tak boleh nak jaga. Anda buat contoh yang mudah boleh. Tak boleh nak jaga ni, jaga wuduk misal contoh. Sentuh saja, tersentuh saja marah terus. Allah, tak nampak ke? Mata buta ke? Letak kat kaki ke mata? Marah terus. Padahal sentuh je. Janganlah nak berkelahi. Yang dalam bab yang sebegini, suami isteri kan dah tersentuh, pergilah ambil wuduk balik. Ambil wuduk balik. Batal air semayang tadi? Ya, batal air semayang. Tapi jangan kita rasa penat. Kita kena rasa nikmat. Alhamdulillah, aku ambil lagi wuduk. Tak apa, yang tadi batal dah ada pahala dah. Allah bagi. Pahala lagi Allah bagi. Lapangkan dada kita. Ni tak. Bila ambil wuduk je pergi jauh. 1 kilo. Jangan dekat. Sentuh siap. Jauh je. Oh, dah lama kahwin tu, dia panggil. Dah lama kahwin. Dulu mula-mula kahwin dahulu pantang sentuh, dia panggil. Pantang sentuh. Sentuh je menjadi. Sentuhnya menjadi, dia panggil. Dah lama kahwin ni tak boleh dah. Dia mula jadi mulut, jadi kasar terus. Mulut tolong jaga. Jangan cakap banyak tentang dunia. Jangan banyak mengira harta. Tetapi banyakkan mengira akhirat. Bila semakin berusia, jaga mulut. Yang tak boleh jaga mulut, tolong jaga jari. Tulisan-tulisan, SMS, WhatsApp. Orang-orang muda tolong jaga akhlak ni. Jaga jari. Jaga tulisan-tulisan. Jangan sampai tulisan mencaci maki para alim ulama. Jangan sampai peringkat kita hilang akhlak. Bila kita mati, rosak akhlak, kita tak mampu nak mengucap. Bila kita tak mampu nak mengucap, ia menyebabkan kita berburuk sangka dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa dia? Kerana kita hilang keikhlasan di saat yang sedemikian rupa. Nikmat yang besar pada kita, nikmat yang keempat, nikmat ikhlas, dan nikmat yang terakhir yang patut kita rasa syukur sangat dalam hidup kita, nikmat kita dapat yang disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu'an, nikmat keredaan Allah. Allah mula menurunkan rahmatnya. Bila kita dekat nak meninggal dunia, kita boleh mengucap, Allah tak adalah nikmat yang paling besar. Adalah nikmat ini. Bila dekat nak meninggal dunia, kita boleh waras. Waras apa dia? Mulut kita tak terhenti-henti sebut Allah. Mulut kita ni. Sampai mulut kita ni boleh sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita boleh nampak jalan kita yang kita nak menghadap depan Allah. Ini nikmat yang paling besar. Yang kita sedang menunggu nikmat ini. Sedang menunggu saat ini. Kalau Allah pilih kita untuk dapat nikmat ini, sampai dekat nak meninggal dunia, sampai Allah Subhanahu wa taala sebut, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Maknanya, kita di kalangan hamba-hamba Allah, yang Allah redha pada kita, dan yang ni mesti kita dapat dalam hidup. Alhamdulillah, pada hari ini, tuan-tuan sedang menikmati nikmat yang ni. Nikmat keikhlasan dalam beragama. Dan kita tunggu satu lagi nikmat yang nak sampai pada diri kita ni. Setelah mana saya sebut nikmat-nikmat yang banyak tadi, kita sedang menunggu satu lagi nikmat yang Allah bagi pada kita. Bila kita dapat keredaan Allah, saat mana kita menghadap depan Allah, di mana kita boleh mampu mengucap 2 kalimah syahadah. Mudah-mudahan mulut kita ni tak terhenti daripada mensyukuri nikmat ini, dan kita akan mengambil manfaat setiap masa dan setiap ketika dalam kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.